Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak bina rangka jawapan untuk ulasan. Okey, baik. Untuk ulasan dia termasuk dalam penulisan bahagian B. Markah yang diperuntukkan 15 dan masa ialah 25 minit. Pertamanya, untuk ulasan kita wajib baca arahan. Arahan selalunya sebelum gambar. Kemudian, kamu kena kenal pasti apa dia punya kehendak soalan. Baik, kita tengok yang ni. Gambar di bawah menunjukkan poster tentang piramid makanan. Okey. Tuliskan ulasan tentang poster tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi dia kata tadi tuliskan ulasan tentang apa? Okey, tentang poster tersebut. Baik, jadi poster tersebut ialah tentang piramid makanan. Ya, jadi ini dia punya kehendak soalan. Baik. Kita kena ingat satu benda lagi. Panjang ulasan tu antara 50 hingga 80. Maksudnya boleh lebih. Sebab dia kata antara. Jangan kurang dari 50. Boleh lebih dari 50 dan jangan lebih dari 80 patah perkataan. Baik, kita teruskan. Bila kita dah tahu kehendak soalan, kita tengok pula. Ini ialah gambar dan poster tentang piramid makanan tersebut. Dalam ulasan, apa yang wajib kamu perlu ingat, dia ada tesu dan tesi. Apa itu tesu? Tesu apa yang ada dalam gambar. Ya. Tesi yang tak ada dalam gambar. Kamu kena fikir sendiri. Ya. Kamu kena fikir sendiri. Baik. Ni, tersurat, tersirat. Okey. Yang kita nampak semua ni kita panggil tersurat. Tersurat ke tersirat? Tersurat. Baik. Tersirat kena fikirkan. Kenapa, mengapa, kesan, akibat, contoh. Itu semua akan masuk tersirat. Maksudnya apa saja yang awak fikir yang tak ada dalam ni akan jadi tersirat. Baik, dalam ulasan kita boleh buat berapa perenggan? Kita boleh buat 1, 2 atau 3. Tapi yang cikgu sarankan untuk kamu buat, cikgu suka pilih 3. Jangan buat lebih. Bila lebih, salah format, tolak markah. Baik, kita teruskan. Bila kita nak buat ulasan, ya, kita tengok. Nama dia piramid makanan, betul tak? Piramid tu maksud dia apa? Ni, piramid ni. 3 segi. Kalau kamu perhatikan, 3 segi ni, dia ada, dah dibahagikan aras 1, aras 2, aras 3, aras 4. Dan bergaris, nampak tak? Dah ada pecahan. Di bawah ni banyak. Di sini ada banyak. Kurang banyak, sikit. Okey, dia dah bagi tahu nama. Aras 1 nasi, pasta dan biskut. Kemudian ada sedikit penerangan di sini. Aras 2 buah-buahan, sayur-sayuran. Aras 3 daging, telur, ikan dan kekacang. Susu, dadi dan keju. Aras 4 kek gula-gula dan nasi lemak. Lemak, minyak, garam dan gula. Baik, yang ni semua kita panggil sebagai idea utama. Kita boleh ambil semua ni. Ini jadi tersurat. Tinggal kita tambahkan dengan tersirat. Kenapa nasi, pasta dan biskut ni kena makan banyak? Roti dan mijiri yang sudah diberkahi dengan vitamin. Okay. Kenapa buah-buahan? Aras 2. Kenapa aras 3? Sikit pula. Kenapa aras 4? Kek gula-gula nasi lemak ni sikit sangat untuk kita makan. Ya, piramid makanan ni apa tujuan dia? Tujuan dia untuk bimbing kita supaya kita makan makanan yang seimbang. Tak terlalu lebih. Pengambilan lemak tak terlalu lebih. Dan
protein tak boleh juga terlalu kurang. Dia kena seimbang. Jadi ini akan membantu kita. Itu dah termasuk tersirat. Maksudnya kita kena fikir. Bila fikir tu yang tak ada sini, itu dikira sebagai tersirat. Dan boleh dapat markah banyak. Baik, kita teruskan kepada macam mana nak bina rangka jawapan. Ni yang ini cikgu bagi contoh yang paling mudah, yang paling senang dulu ya. Okey, ini yang ada contoh kat cikgu ni yang lama punya. Kalau ikut yang baru, kita akan mula. Baik, kalau tengok kat sini ni perenggan pertama. Di sini perenggan kedua. Dan sini perenggan ketiga. Perenggan pertama, kita kena mula dari tepi ya anak-anak. Dari tepi. Tak perlu buat pemerengganan. Pemerengganan hanya di perenggan kedua, ketiga. Jadi kita perlu mula dari tepi. Baik, macam mana nak buat perenggan pertama? Kita masukkan semula apa yang ada dekat arahan. Tetapi kamu perlu gantikan dengan perkataan lain. Contoh dia kata gambar di bawah menunjukkan poster tentang piramid makanan. Kena campur jadikan perkataan seerti, sinonim dia apa. Contoh, gambar. Kita gantikan dengan ilustrasi ataupun grafik. Ya, tak ada masalah. Boleh. Grafik. Okey, menunjukkan. Jangan ambil sama sebiji daripada arahan. Kena ganti dengan perkataan sinonim yang lain. Ya. Menunjukkan. Kita gantikan jadi memaparkan. Ya. Ilustrasi memaparkan tentang apa? Kita tambah dengan tajuk dia. Tentang kehendak soalan tadi. Tentang piramid makanan. Okey. Piramid makanan. Okey, piramid makanan yang yang apa? Kita terus tambah ayat ni. Yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Titik. Dah jadi perenggan 1. Siap. Baik. Kita terus dengan perenggan 2. Tak susah pun, ya. Sebenarnya tak susah pun. Kita terus kepada perenggan 2, kita akan masuk idea utama. Di ulasan ada formula yang cikgu telah bagi pada kamu, iaitu PW. PW tu apa? Penanda wacana. Penanda wacana kita boleh guna asda. Okey, asda ataupun asa. Apa tu asda? A antaranya lagi, S selain itu, D di samping itu. Okey. Dengan itu, akhir sekali kesimpulannya. Baik, dekat penanda wacana dia wajib letak tanda koma. Okey, kalau asap pula antaranya lagi, selain itu, seterusnya, akhir sekali konklusinya. Itu penanda wacana. Di samping tu ada satu lagi formula yang cikgu bagi, suka. Siapa ingat suka? Suka ni yang akan kita gabungkan dengan tersurat dan dia akan bantu kita untuk membina tersirat. Suka tu apa? Suka S supaya, U untuk, K kerana, agar. Baik. Sekarang kita nak masuk perenggan 2 tadi. Kita akan sentuh idea utama apa yang cuba ditekankan oleh poster tentang piramid makanan. Macam mana kita nak mula? Baik, kita tengok balik isi tadi. Baik. Kita nak buat perenggan 2. Perenggan 2 kalau ikut rangka kat sini dia bagi tajuk soalan kita tambah dengan ialah, lepas tu tambah dengan huraian. Kita tengok
Baik, tajuk soalan kita tadi ialah tentang apa? Piramid makanan. Untuk perangan 2, cikgu cakap kita kena jarak. Ya, jangan rapat dari tepi. Kita buat pemberengan. Baik, tajuk soalan ialah tentang, kita mula dengan ayat piramid makanan. Sebab dia tajuk, jadi ni memang nama dia, sebab tu dia guna huruf besar. Piramid makanan ialah apa? Idea utama dia yang pertama sekali, yang ni kita ambil, ialah makan nasi, pasta dan biskut. Dan biskut. Nampak tak? Ini banyak kan? Dalam jumlah yang banyak, baru kita tambah dengan tersirat. Yang ni, kalau ikut jumlah yang banyak ni pun dah kira tersirat, sebab tak ada dalam ni. Dia cuma bagi gambaran saja. Okey. Kita fikirkan. Nasi, pasta dan biskut dalam jumlah yang banyak. Supaya apa? Kenapa kita kena makan nasi banyak? Bijirin banyak. Okey, karbohidrat banyak. Supaya apa? Kita nak masuk tersirat. Supaya menambahkan tenaga. Titik. Titik wajib letak. Titik wajib letak. Tidak semestinya kita akan guna penanda wacana terus mula-mula pun. Kita boleh ambil tajuk tu, kita boleh masukkan. Tak ada masalah. Boleh ya. Sebab kita kena jimatkan juga perkataan, ya, 50 hingga 80 patah perkataan tu. Kita kena ingat, kita kena pandai seimbangkan. Tapi tak apa. Kalau kamu ada idea, buat dulu. Nanti baru kita padam yang mana tak perlu, kita pendekkan. Okay, untuk permulaan ni, cara mudah kita kena pasti isi dulu. Tersirat, tersurat macam mana nak buat ayat dia. Baik. Sekarang kita nak masuk isi kedua. Lalu kita tambah dengan PW, penanda wacana. Okay. Selain itu, selain itu, tanda koma, kita masuk balik tajuk dia tadi, tajuk soalan dia, kehendak soalan dia. Selain itu, piramid makanan, ya. Selain itu, piramid makanan pada aras 2 ialah, nampak? Pada aras 2 ialah aras 2. Pada aras 2 ialah makan apa? Dia tulis sini buahan dan aras 2 ni. Kena perhati betul-betul. Dan sayur-sayuran. Kita ambil suka tadi. Tadi kita dah pakai supaya, kita gantilah perkataan lain pula. Agar. Kenapa kena ambil buah dan sayur-sayuran ni? Agar apa? Agar kulit kelihatan cantik. Bagi yang mudah-mudah pun tak apa. Okey, boleh faham? Kita teruskan. Kita nak masuk. Kita ambil penanda wacana. Seterusnya. Seterusnya, kita masuk balik. Piramid makanan pada aras 4
ialah ni kek gula-gula dan nasi lemak. Okey. Diambil, nampak tak ni sikit, nampak tak? Diambil sedikit sahaja. Tadi kita dah guna, okay, ini tersurat, kita nak masuk tersirat. Kenapa kena ambil sikit saja? Kita masukkan suka tu. Okay, untuk, kenapa kita kena ambil sedikit saja? Okay. Untuk mengelakkan kolesterol berlebihan ke boleh ataupun tinggi di dalam badan, tak ada masalah. Mengelakkan kolesterol berlebihan di dalam badan. Okey, siap. Maksudnya untuk bahagian yang perenggan 2, walaupun dia ada banyak isi, awak boleh hadkan sebab awak nak jimatkan perkataan 50 hingga 80 patah perkataan tadi, supaya awak tak terlebih daripada 80 patah perkataan. Nanti markah akan ditolak. Ya? Maksudnya dia tak akan kira dah isi yang bawah-bawah tu. Rugilah kalau kat bawah tu awak ada letak slogan atau peribahasa yang cantik-cantik, rugilah. Awak tak dapat markah. Baik, sekarang dah siap dah. Tersurat, tersirat. Tersurat, tersirat, tersurat, tersirat. Kita dah bagi dah tersurat. Lepas tu tersirat yang kita fikir tadi. Kenapa kena makan sikit, kenapa kena makan buah, kenapa kena makan banyak. Ya. Dah cukup perangan 1, perangan 2. Kita akan masuk perangan 3. Perangan 3 kena jarak. Dan kita boleh guna perkataan kesimpulannya. Ataupun koma. Kita boleh guna ayat ni. Tak ada masalah. Ini dah, kalau kita kekalkan, tak ada masalah. Boleh. Kita tengok kesesuaian dengan gambar tu. Kesimpulannya, kita haruslah. Kita boleh masukkan. Maksudnya apa semua pihak perlu buat. Ataupun kita sebagai penulis, apa kita punya saranan. Kesimpulannya, kita haruslah memberi perhatian terhadap apa? Kata ni pernyataan soalan. Maksudnya terhadap terhadap piramid makanan, ya. Tajuk tu lah. Kemudian sebenarnya kita haruslah memberi perhatian terhadap piramid makanan. Lepas tu dia kata kat sini kita boleh masukkan peribahasa, nilai, congan kata ataupun pendapat yang sesuai. Jadi kita boleh tulis kat sini. Badan sihat, koma, otak apa? Otak cerdas, titik. Dah masuk congan kata yang cantik, cukup tepat sekali dengan piramid makanan. Baik, boleh nampak tak? Macam mana? Perangan 1, perangan 2 dan perangan 3. Cikgu ulang balik. Kalau kamu masukkan peribahasa, nilai congan kata atau pendapat yang sesuai tentang tajuk tu dekat perangan 3, maksudnya kamu dah boleh dapat markah gaya bahasa yang tinggi lah. Tapi pastikan dia bersesuaian dengan kehendak soalan. Kalau kata kamu tak tahu, tak payah masukkan pun tak apa. Itu lebih selamat. Bila salah, takut jadi rendah lah markah gaya bahasa. Jadi sekali lalu cikgu baca semula. Ini ialah ulasan, ilustrasi memaparkan tentang piramid makanan yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu perangan pertama. Perangan kedua, kita masukkan idea utama yang ada dalam gambar, tersirat dan tersurat. Tersurat dulu baru tersirat. Piramid makanan ialah makan nasi, pasta dan biskut dalam jumlah yang banyak supaya
menambahkan tenaga. Selain itu, piramid makanan pada aras 2 ialah makan buah-buahan dan sayur-sayuran agar kulit kelihatan cantik. Seterusnya, piramid makanan pada aras 4 ialah kek, gula-gula dan nasi. Nasi lemak. Minta maaf. Piramid makanan pada aras 4 ialah kek, gula-gula dan nasi lemak. Diambil sedikit sahaja untuk mengelakkan kolesterol berlebihan di dalam badan. Baik, penutup. Kesimpulannya, kita haruslah memberi perhatian terhadap piramid makanan. Kita masukkan slogan, badan sihat, otak cerdas. Habis. Nota. Tamat. Boleh? Itu antara cara buat ulasan paling mudah. Kita masukkan Belanda wacana, kita masukkan suka, kita kenal pasti tesu dan tesi. Yang paling utama, kehendak soalan awak kena faham. Baca arahan. Baik. Itu sahaja cikgu nak kamu buat semula ulasan ni. Kemudian boleh hantar personal dekat cikgu. Cikgu nak semak kamu punya hasil ulasan. Saja sekian. Terima kasih.